Bila kau nak tamatkan zaman bujang kau ni, Aini? Kau tunggu siapa sebenarnya ni? Putera Raja ke? Tanya teman baikku Nurul dengan nada berseloroh ketika kami dalam perjalanan menuju ke Pagoh. Aku hanya tersenyum tanpa sebarang jawapan. Sebaik sahaja kami melalui sebuah sekolah rendah yang terletak di tengah pekan kecil di kampungku, pandanganku tertumpu ke arah sebuah bilik darjah yang berdekatan dengan kantin. 26 tahun yang lalu, bilik itu diubah suai menjadi sebuah kelas muzik. Bagaikan bergema alunan petikan gitar akustik di telingaku. Rindu. Mungkinkah itu jawapan bagi soalan temanku tadi? Masa zaman kanak-kanak dulu, aku ni boleh dikatakan seorang yang introvert. Sangat pendiam dan tak ramai kawan. Sehinggalah pada suatu hari dan pada ketika itu aku baru berusia 11 tahun, ada seorang guru baru yang mengajar di sekolahku. Seorang guru muzik yang berusia dalam lingkungan akhir 20-an. Sungguh tak dinafikan kerana seulas senyuman manisnya ditambah dengan perwatakannya yang menarik dan kemahirannya bermain pelbagai jenis alat muzik itu benar-benar menjadi perhatian dalam kalangan pelajar perempuan. Tak terkecuali diriku, hingga kononnya menyimpan impian untuk memiliki teman hidup sepertinya apabila dewasa nanti. Cikgu Zalani, nama yang tak pernah padam dalam sejarah hidupku. Beliau menjadi satu-satunya guru yang rapat denganku. Semuanya bermula pada kali pertama aku diminta untuk menyanyi di hadapan kelas. Sekadar mengisi masa santai. Secara spontan aku memilih lagu Jerat Percintaan dan dinyanyikan dengan penuh perasaan diiringi petikan gitar oleh beliau. Ternyata itu sangat mengejutkan dirinya dan semua rakan sekelasku. Aku pun tak tahu dari mana datangnya keberanian itu hingga terzahir bakat terpendam dalam diriku. Dan yang membuatkan kami semua tertawa besar apabila pelajar di kelas sebelah juga turut menyanyi bersama. Sejak dari peristiwa itu, aku adalah pilihannya setiap kali menjayakan persembahan dalam majlis atau aktiviti di sekolah.
Alhamdulillah. Boleh dikatakan, waktu itu aku adalah pelajar yang paling menyerlah di bawah bimbingannya yang mendapat pujian serta perhatian dalam kalangan para guru. Kebahagiaan buat diriku apabila melihat dirinya tersenyum bangga. Di kelas muzik itulah tempat kami selalu meluangkan masa membuat persediaan dan latihan. Sebenarnya malu ingin kunyatakan bahawa sepanjang tempoh itu aku kerap mencuri pandang akan dirinya. Aku akui mula terdetik satu perasaan dalam hatiku, tapi semuanya mungkin sekadar rasa suka atau meminati, tak lebih dari itu. Tanpa aku sedari, keakraban aku dan guru muzik itu menjangkau hampir 2 tahun. Aku selesa dengan sikapnya yang tak jemu memberikan kata-kata semangat dan nasihat bagi meningkatkan rasa yakin dalam diriku untuk berhadapan dengan orang ramai. Benar, ia memberi perubahan besar pada cara pergaulanku dengan semua warga di sekolah. Setiap kali aku bersamanya, aku rasa tenang. Perhatian yang diberikan oleh Cikgu Zalani itu sedikit sebanyak meringankan rasa rindu aku terhadap arwah bapaku yang telah pergi semenjak aku kecil lagi. Tapi sebenarnya, dalam masa yang sama, semua itu menimbulkan rasa kurang senang kepada segelintir rakan-rakanku. Pada awalnya aku tak ambil kisah sangat hinggalah melewati minggu-minggu akhir sebelum aku menamatkan sesi persekolahan dalam tahun 6. Tak disangka-sangka timbul pula kabar angin. Kononnya kata mereka selama ni Cikgu Zalani selalu memperlekehkan tahap pencapaian akademikku di hadapan pelajar kelas lain. Aku tak pasti sama ada cerita itu benar ataupun tidak, kerana Cikgu Zalani yang aku kenali adalah seorang yang sangat menjaga tutur katanya. Aku yakin itu. Malah ada di antara mereka yang tersalah erti akan keakraban kami dengan menyatakan aku cuba bermain cinta dengan guru sendiri. Bermain cinta yang bagaimana? Sedangkan aku ketika itu masih terlalu muda. Apabila cerita itu sudah mula tersebar hingga ke telinga beberapa orang guru, sudah tentulah aku malu. Setiap hari aku menerima sindiran pedih dan tatapan sinis pelajar lain. Disebabkan itu aku mula mencari alasan untuk menjauhkan diriku dengan semua orang, termasuklah Cikgu Zalani. Meskipun beliau tak ambil serius tentang hal itu dan sentiasa menyebelahi aku tatkala aku diganggu, tapi aku malu. Aku jadi malu untuk berhadapan dengannya. Jika asbab hubungan baikku dengan guru muzik itu menjadi punca kepada semua ini, seeloknya aku menghentikan segala-galanya dari terus berpanjangan. Siapa yang hidup tanpa cinta, seumpama tak bernyawa, tiada jiwa dan perasaan manusia. Apa bezanya dengan cinta? Kemanisan yang harmoni, saling hormat menghormati selamanya. Tiada
cinta yang tak pernah kau nikmati, haraikan bintang untuk engkau memiliki, kerana engkau menyintai sesama insan di dunia. Di sini sekolah cinta terbuka untuk semua, mengajar arti merdeka yang sebenarnya. Marilah menyanyi denganku. Di sini sekolah cinta yang tak pernah kau nikmati, haraikan bintang untuk engkau memiliki, kerana engkau menyintai sesama insan di dunia. Di sini sekolah cinta terbuka untuk semua, mengajar arti merdeka yang sebenarnya. Marilah menyanyi denganku. Menyanyi denganku. Nyanyi-nyanyi denganku. Mari nyanyi denganku. Nyanyi-nyanyi denganku. Mari nyanyi denganku. Nyanyi-nyanyi denganku. Mari nyanyi denganku. Nyanyi-nyanyi denganku. Nak dipendekkan cerita, setelah aku menuntut di sekolah menengah, suatu pagi ketika aku ingin melintas jalan untuk ke sekolah, aku terlihat sebuah kereta Proton Iswara berwarna merah milik Cikgu Zalani lalu di hadapanku. Tak kusangka dapat melihat seulah senyuman itu lagi. Gembiranya hati pada hari itu hanya Tuhan saja yang tahu. Ingin ku balas senyumannya itu, tetapi pada ketika itu terus menerpa kata-kata toksik dalam ingatanku dan membuatkan aku serta-merta berpaling ke arah lain. Senyumanku terus hilang sekelip mata. Dan begitulah acap kali ku lakukan apabila kami terserempak. Memaksa diri untuk mengelak dan terus mengelak. Air mataku ini sudah terlalu banyak menangis, mengalir setiap kali aku terpaksa menipu diriku sendiri untuk berlagak asing di depannya. Sedangkan dalam hati ini hanya Tuhan saja yang tahu bagaimana perasaan yang ku pendam selama ini. Pernah juga dulu beberapa kali aku cuba ke sekolah itu untuk bertemu dengannya apabila ada kelapangan, tetapi langkahku terhenti di hadapan pintu pagar sekolah. Selalu juga aku cuba merisik kabar tentang dirinya dari teman-temanku yang masih belajar di situ. Aku tak punya kekuatan untuk bertentang mata dengannya, selain hati diterpa rasa malu seorang gadis remaja. Cinta? Tak mungkin terjadi. Sudahnya, aku hanya memandang dari jauh saja. Aku ni bukanlah manusia yang biadab, jauh sekali tak pandai mengenang budi. Tetapi jiwa kecilku ini bagai terperangkap dalam sebuah konflik perasaan yang tak terluah sehingga terbinanya tembok yang menjadikan kami terasing. Masa kian berlalu dan perhatianku mula tertumpu kepada pelajaran yang menjadikan aku sedikit leka dalam kesibukan sehinggalah suatu hari tak pernah kulihat akan kelibatnya lagi. Aku cuba bertanya dan ingin tahu akan perihalnya dan ternyata Cikgu Zalani tak lagi mengajar di sekolah itu lagi. Sampailah ke saat ini aku tak tahu di mana Cikgu Zalani berada dan bagaimana keadaannya. Dan aku tak tahu apa tanggapannya terhadap diriku kerana kali terakhir dia melihatku, tiada lagi ukiran senyuman di wajahnya untukku seperti dulu. Sejujurnya, aku dihambat rasa sedih dan terkilan. Buat guru yang amat kusanjungi,
Cikgu Zalani bin Adam. Andai cikgu adalah salah seorang yang mendengar coretan ini, ketahuilah cikgu, hingga kini Aini tak pernah lupa mengenang jasa baikmu, tak putus-putus mendoakanmu dan tak pernah sekalipun melupakan dirimu. Seperti mana lagu Masihkah Kau Ingat, nyanyian Kopratasa yang sama-sama kita dendangkan untuk kali terakhir di Majlis Hari Guru pada tahun 1998 di Sekolah Rendah Kebangsaan Seri Bukit Pasir, Muar, Johor. Walau di mana pun cikgu berada ketika ini, salam sejahtera Aini titipkan buatmu sekeluarga. Ya, semua itu sudah lama berlalu. Mungkin saja Aini telah pun dilupakan ataupun terus diingati, namun sebagai pelajar yang tak mengenang budi, biarkan apa saja tanggapan cikgu tentang diri Aini takkan salahkan cikgu walau sedikit pun. Maafkan Aini, cikgu. Sungguh Aini sangat rindukan suasana mesra seperti dulu yang pernah ceria dan penuh dengan gelak tawa. Meskipun masa telah merubah segalanya, namun kenangan itu akan tetap abadi dalam ingatan ini. Terima kasih, cikgu. Aku cuba mengingat kembali masa bersekolah sememangnya indah. Jumpa cikgu juga rakan-rakan, bersama-sama mengharungi suka dan duka di sekolah pahit ketika melaluinya. Manis pula bila dikenang-kenang semula. Cikgu, jasamu tidak terhingga, hanya Tuhan yang dapat membalasnya dengan kebaikan. Terima kasih ku ucapkan buat cikgu-cikgu sekalian. Jasa-jasamu tetap dikenang sebagai Sri Kandi juga pahlawan. Pahit ketika melaluinya, manis pula bila dikenang-kenang semula. Cikgu, jasamu tidak terhingga,